Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau masih menganugerahkan kehidupan kepada kami. 主啊，我们感谢你，因为你还给我们生命气息。 Kami bersyukur ya Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam sebuah kesadaran untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. 主，我们感谢你，在今天你分别为圣的日子，你让我们能够再次的来到你的殿中来歌颂赞美你。 Khususnya hari ini kami juga memperingati akan hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. 今天早上我们特别要纪念你降下你的圣灵在我们当中。 Pada saat ini kami mohon ya Tuhan, sekali lagi curahkanlah Roh-Mu yang kudus, penuhilah hati dan pikiran kami. 再次我们求圣灵再次的充满我们的心怀意念。 Sehingga setiap kami yang telah berkumpul di rumah-Mu ini atau kami yang mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, 让我们每一个人，无论我们在家里敬拜，或我们在教会敬拜的， dapat disegarkan, dibangkitkan sekali lagi, digairahkan sekali lagi, agar hidup kami adalah menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. 求主的圣灵再一次的让我们有活力的灵命，让我们有圣灵来充满我们的当中。 Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami oleh sebab kami telah siap untuk mendengar firman. 主啊，我们已经预备好来聆听神的话语，求主对我们说话。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们只感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，大家早安。 Hari ini 平安。 adalah hari yang sungguh istimewa bagi kita. 今天对我们来说，应该是一个非常特别的日子。 Bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita. 我们今天以普天下的弟兄姐妹，我们来纪念、来庆祝这个圣灵降临节。 Dan khususnya bagi kita orang-orang Metodis, hari ini juga bertepatan kita juga memperingati hari Aldersgate. 对我们这个卫理公会的会友，我们今天早上也要纪念亚德门的复兴日。 Saudara, tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi sangat penting bagi kita. 弟兄姐妹，这个我们被圣灵所引导的这个生命人生呢，是对我们来说是非常重要的一个主题。 Karena hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah jantung atau intisari dari seluruh pengajaran kekristenan. 因为被圣灵所充满，是我们基督教的这个教义当中、这个教导当中最中心、最核心的。 Alkitab dan sejarah telah membuktikan, saudara, bahwa ketika manusia taat akan pimpinan Roh Kudus, maka terjadi pembaharuan, kebangunan rohani dan dampak yang besar 弟兄 bagi 姐妹，我们知 manusia. 道历史和圣经都告诉我们，当我们顺服于这个圣灵的时候呢，我们知道我们的生命是有意义的。 Tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan menolak pimpinan Roh Kudus, maka akan terjadi kelesuan, maka akan terjadi dinginnya kerohanian, dan tidak berdampaknya lagi kekristenan bagi dunia. 可是，当我们不愿意被这个圣灵所引导的时候，我们知道我们的属灵会衰退，我们在这个世上并没有任何的影响。 Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pengajaran tentang Allah Roh Kudus menjadi sebuah pengajaran yang paling sering untuk disesatkan dan disalah mengerti. 可是弟兄们姐妹，我们知道有关于这个圣灵的教导是常常被这个信徒们所这个错误的理解。 Orang dikatakan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus itu kemudian diidentikan dengan orang yang kemudian dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. 有人是常说，一个被圣灵所充满的人，他们会常常行出非常特别的这个事情来。 Mendapat karunia yang luar biasa, dapat berbahasa asing, berbahasa lidah, melakukan penyembuhan, mengusir kuasa setan dan lain sebagainya. 他们得到了这个特别的恩赐，他们可以赶鬼，他们可以医病，他们可以说方言。 Atau dikatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu diidentikan dengan orang-orang yang bisa tidak sadarkan diri, tertawa-tertawa atau menangis-menangis. 或者呢，被圣灵充满的人，他们自己没办法悟觉到，他们可以大笑，他们可以在那里哭，因为这样子而哭泣。
Saudara, seringkali ketika dalam berkenalan dengan orang yang baru, maka kalau mereka tahu saya melayani di gereja Metodis, saya adalah hamba Tuhan, maka beberapa orang yang belum mengenal atau mengerti tentang Metodis bertanya, apakah gereja Metodis itu adalah gereja yang ada Roh Kudusnya atau enggak? 弟兄姐妹，当我认识一些的新的朋友，或者他们对这个卫理公会不了解的人，他们会常常问我说：“这个卫理公会是不是有圣灵呢？” Apakah di dalam ibadah gereja Metodis ada berbahasa lidah atau tidak? 是不是在这个卫理公会的这个崇拜当中会有讲方言？ Apakah ada kebaktian penyembuhan ilahi? 是不是有这个医病的这个行异能？ Saudara, saya percaya sampai hari ini tetap ada karunia untuk berbahasa lidah dan berbagai-bagai macam karunia. 弟兄姐妹，我相信到现在呢，我们当中还有一些神赐给我们的特别的恩赐。 Saya juga percaya pada hari ini mukjizat masih terjadi. 我也相信到这个时候，神迹还会发生，还出现的。 Tapi firman Tuhan berkata, ujilah setiap roh. 可是圣经告诉我们，我们要检查每一个灵。 Itu sebabnya perlu bagi saya kemudian memberikan klarifikasi penjelasan bagi mereka yang mengerti tentang Roh Kudus, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. 因此呢，我对这些问题呢，我常常要跟他们做一个解释，有关于这个被圣灵充满的这个意思。 Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pagi hari ini secara alkitabiah kita akan melihat apa yang diajarkan Alkitab tentang Roh Kudus. 弟兄姐妹，我们今天早上要从圣经来学习有关于这个我们被圣灵充满的这个事。 Apa yang dimaksud dengan seseorang dipimpin oleh Roh? 一个人被圣灵所引导的意思。 Yang pertama, Saudara, 第一点， orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. 一个被圣灵所引导的人，他是活在真理中的。 Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 神的话语在约翰福音第16章第13节说。 Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. 只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。 Firman Tuhan berkata orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang dipimpin kepada kebenaran. 弟兄姐妹，圣经告诉我们，被圣灵所引导的人，就是圣灵会引导他就是进入真理。 Artinya saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya semakin lama semakin benar. 被圣灵所引导的人，他的生命会越来越好。 Hidupnya semakin benar di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. 在人的眼中，在人的当中，他的生命是会越来越好的生命。 Jika ada orang mengaku memiliki banyak karunia roh, 如果一个人认为他有许多的这个属灵的恩赐， tapi hidupnya makin lama makin gak benar, 可是他的生活越来越不好的话， maka jelas menurut Alkitab, orang ini tidak sedang dalam pimpinan Roh Kudus. 很清楚的，这个圣经告诉我们，这个人是不是被圣灵所引导的人？ Sekarang apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? 弟兄姐妹，真理是什么呢？ Karena dikatakan Roh Kudus memimpin orang ke dalam semua kebenaran. 因为这里说，这个圣灵引导人进入真理。 Paling tidak di sini ada dua arti tentang kebenaran itu. 这里这个真理有两个意思。 Yang pertama, kebenaran itu merujuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri. 第一个，那个所指的真理就是主耶稣。 Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, 在约翰福音第14章第26节， Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 约翰福音第14章第6节说，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 若不借着我，没有人能到父那里去。” Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. 圣灵引导我们走向真理，就是走向主耶稣。
Jadi bagaimana hidup kita sekarang pada zaman ini, di tempat ini, dapat terhubung dengan kehidupan Tuhan Yesus yang lebih dari 2000 tahun yang lalu di tanah Palestina sana. 我们的现在目前的生命如何以2000年前的就是在这个巴勒斯坦出生的这个耶稣能够连结呢？ Maka Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada kebenaran sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 是圣灵引导我们到这个主耶稣的这个里面。 Maksud yang kedua dari kebenaran di sini adalah 这里所提到的真理的第二个意思， Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita sehingga kita dapat mengerti segala perkataan-perkataan pengajaran Tuhan Yesus. 圣灵会教导我们，让我们能够清楚明白主耶稣所教导的。 Dan bukan hanya bisa mengerti pengajaran Kristus Yesus, tetapi kita juga dapat diingatkan kembali akan perkataan-perkataan Kristus. 我们不是单单知道主耶稣所教导的，我们也能够常常的能够想起或者纪念主耶稣所教导的。 Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 berkata, 约翰福音第14章26节，神的话语说： tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Dan intisari dari semua pengajaran Kristus adalah 我们知道主耶稣所教导的，一切所教导的这个核心， kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, perasaan, akal budi dan kekuatanmu. 就是你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神， Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. 你也要爱人如己。 Dengan kata lain, 换句话说， orang yang makin benar adalah orang yang semakin dapat mengasihi Allah. 一个有真理的人，他是能够越来越爱主的人， Dan orang yang semakin bisa mengasihi sesamanya. 他也是能够越爱，就是能够更爱人的。 Inilah pekerjaan Roh Kudus, saudara. 这就是圣灵的工作。 Orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya semakin lama semakin benar. 圣灵所引导的人，他的生命会一天比一天的更好进入这个真理里面。 Yang kedua, 第二， orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya memuliakan Tuhan Yesus. 被圣灵所引导的人，他的生命是荣耀耶稣的。 Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 约翰福音第16章14节说：“他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。” Saudara, Roh Kudus tidak punya agenda lain selain memuliakan Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹，我们知道圣灵他并没有其他的议程，他的重点就是他要荣耀主耶稣的名。 Roh Kuduslah yang meyakinkan kita semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 圣灵让我们能够肯定的相信，我们的主耶稣，主耶稣就是我们的神，我们的主。 Roh Kuduslah yang meyakinkan kita bahwa hidup kita berdosa dan kita perlu pengampunan Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 这个圣灵让我们肯定的相信，主耶稣是我们的主，他就是他是神的儿子，他赦免我们一切的罪恶。 Roh Kuduslah yang menyadarkan kita bahwa di salib yang hina itu terdapat kemuliaan Allah dan pengampunannya bagi kita. 圣灵也告诉我们，在这个卑微的这个十字架，我们看到主耶稣他的荣耀。 Saudara sekalian kasih Tuhan, ketika kita bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 弟兄姐妹，当我们悔改接受耶稣成为我们救主的时候， saat itu juga kita menerima berbagai-bagai karunia Roh Kudus. 在那个时候呢，我们就领受了圣灵的恩赐。 Tapi karunia-karunia yang dianugerahkan kepada kita itulah harus dipakai untuk kembali memuliakan nama Tuhan Yesus. 可是我们所领受的恩赐呢，我们要使用来荣耀主的名。 Maka setiap orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang yang semakin memuliakan nama Tuhan. 所以呢，一个被圣灵所引导的人，他的生命是越来越荣耀主基督的名的。
Itu sebabnya kalau ada orang memiliki karunia melayani yang luar biasa, 如果一个人上帝赐给他这个特别的恩赐来服侍， tapi menyebabkan nama mereka lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. 可是这样子导致他们的名声，比主基督更好的话呢？ Orang berbondong mencari dia dibanding mencari Tuhan Yesus. 大家都只是找他，而不是找基督的话， Maka berdasarkan firman Tuhan, saudara, orang ini tidak sedang di dalam pimpinan Roh Kudus. 按照圣经告诉我们，这个人呢，不是被圣灵所引导的人， Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus 一个被圣灵所引领的人， akan selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. 无论他们在任何的地方，他们都常常荣耀主基督的 Nama 名。 Tuhan Yesus ditinggikan, baik itu di rumah, di tengah-tengah keluarga, di kantor, di dunia usaha pekerjaan, atau dimanapun mereka berada. 无论他们在他们的办公室、他们工作场所，在这个家中或者在任何的地方，他们都荣耀主基督的名。 Di mana ada nama Tuhan Yesus ditinggikan, 当在每一个地方，他们高举主基督的名的时候， disitulah ada pimpinan Roh Kudus. 我们看到在那边就有这个圣灵的引导。 Yang ketiga, 第三点， orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidup di dalam kekudusan. 被圣灵所引导的人，就是活在这个圣洁中的。 Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 约翰福音第16章第8节说：“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。” Saudara sekalian kasih Tuhan, sesuai dengan namanya, Roh Kudus itu adalah roh yang menguduskan. 弟兄姐妹，就是按照这个顾名思义的话，这个圣灵就是这个真理的灵。 Roh yang diam di dalam hati kita, yang menegur dan menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. 这个圣洁的灵，它告诉我们，我们这些是罪人。 Roh yang membuat kita sadar akan keberdosaan kita dan menuntut akan pertobatan. 这个圣灵让我们觉悟到我们是罪人，我们会让我们能够悔改， Dan membimbing kita kepada pengampunan Allah. 他也引领我们到主耶稣的这个给我们的赦免。 Itu sebabnya saudara, 因此呢，弟兄姐妹， orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya semakin lama semakin kudus dan suci. 这个被圣灵所引导的人，他的生命应该是越来越圣洁、越来越成圣的。 Orang yang semakin kudus dan semakin suci adalah orang yang semakin takut untuk berbuat dosa. 越来越圣洁或者成圣的人，他是会越来越怕罪恶。 Orang yang semakin kudus semakin melihat Allah hidup di hadapan Allah. 越来越圣洁的这个生命，使他能够常常活在主耶稣的里面。 Saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berkata, 弟兄姐妹，罗马书第8章13、14节告诉我们： sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。 Dikatakan orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. 这里说被圣灵所引导的，他就是神的儿子。 Kalau Allah kita adalah Allah yang maha kudus, 我们的神是圣洁的， maka sebagai anak-anaknya marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah. 让我们身为神的儿女的，我们也活在这个圣洁当中。 Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 弟兄姐妹，在哥林多前书第6章第19到20节说： Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，
因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。 Jadi saudara, kalau ada orang yang begitu aktif, giat melayani Tuhan di gereja, 弟兄姐妹，如果有一个人他非常的热心，非常火热的在这个教会服侍， kelihatan begitu rohani di gereja. 看起来他在教会非常的属灵。 Tetapi yang kalau hidupnya di luar gereja semakin lama semakin berani untuk berbuat dosa, 可是他在这个教会外面的时候呢，他是常常活在这个最终的。 jelas menurut firman Tuhan, orang ini tidak sedang dalam pimpinan Roh Kudus. 圣经很清楚的告诉我们，这个人他不是活在这个圣灵里面的。 Orang yang dipimpin Roh Kudus semakin lama semakin kudus di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. 这个被圣灵所引导的人，他的生命在神的面前，在人的面前是越来越圣洁的生命。 Yang keempat, 第四， orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya mengandalkan kehidupan doa. Orang yang berdoa. 被圣灵所引导的人，他的生命是有祷告的生命。 Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 罗马书第8章26节，况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。 Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu rindu untuk mencari kehendak Tuhan. 圣灵所引导的人，他是常常渴慕寻求神的人。 Saudara, hidup kita setelah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setelah kita percaya, 弟兄姐妹，当我们已经相信主，我们已经接受主成为我们的救主， setiap hari, setiap saat, hidup kita adalah sebuah upaya untuk selalu mencari kehendak Tuhan. 我们的生活呢，每天每时每刻，我们都要常常的寻求神的旨意。 Karena setiap saat, setiap waktu kita perlu mengambil keputusan. 因为每时每刻我们必须都做决定的。 Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang harus kita atasi dengan mengambil keputusan. 许多我们所面对的问题，我们必须要做出决定来。 Itulah sebabnya di dalam doa kita menghampiri hadirat Allah untuk mencurahkan segala isi hati perasaan kita kepada Tuhan. 因此，我们透过我们的祷告，我们亲近主，我们向主就是倾心吐意。 Agar dalam setiap keputusan yang kita buat, itu adalah mendatangkan damai sejahtera bagi kita. 让我们所做出的每一项的决定，都是给我们平安。 Dikatakan ketika kita berdoa, 这里说，当我们祷告的时候， Roh Kuduslah yang menolong kita dan berdoa untuk kita. 就是圣灵他帮助我们，为我们祷告， Apa maksudnya, saudara? 是什么意思呢？ Oleh karena ketika kita berdoa, kita menyampaikan seluruh keinginan dan kebutuhan kita kepada Tuhan. 因为当我们祷告的时候呢，我们向神来细数我们所要的，细数我们的需要。 Di saat yang bersamaan, saudara, Roh Kudus berdoa untuk kita agar doa kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. 同时呢，圣灵也帮助我们祷告，让我们的祷告能够符合，就是神的话语能够符合神的旨意， Agar kita akhirnya bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. 让我们能够明白主在我们生命的旨意。 Yang terkadang tidak sesuai dengan permintaan kita, bahkan melampaui apa yang kita minta. 常常我们所得着的，就是超乎我们所想、我们所要的。 Saudara, atau terkadang kita dalam kondisi yang begitu sulit sekali. 当我们有时候在非常艰难的一个状况， Bahkan untuk berdoa saja kita sudah tidak dapat lagi berkata-kata kepada Tuhan. 我们似乎没办法向神来倾吐的时候， Nah, di saat itulah Roh Kudus berdoa untuk kita. 就是在那个时候，圣灵为我们祷告， Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan. 他用我们说不出来的叹息，就是代替我们向神祷告。
Dan Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 因为神叫一切事情都能互相的效力，给我们益处。 Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang selalu rindu untuk mencari hadirat Tuhan melalui doa. 弟兄姐妹，一个有圣灵所引导的人，他的生命都是常常寻求神的同在。 Orang yang dipimpin Roh Kudus semakin giat untuk berdoa. 被圣灵所引导的人，他会很殷勤的祷告， Orang yang bertumbuh iman melalui kehidupan doanya. 就是透过他这个祷告的生活，他的这个灵命能够长进。 Yang kelima, yang terakhir. 第五就是最后一点， Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya bersaksi. 被圣灵所引导的人，他是活出见证的人。 Saudara, hari Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hari kenaikan. 弟兄姐妹，这个五旬节就是这个圣灵降临节，跟这个主耶稣的升天节是有连接关系的。 Karena pada hari kenaikan tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. 因为被记载在使徒行传的第1章第8节， Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik kembali ke surga, 当主耶稣还没有升天之前， Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 当圣灵降临在你们身上，你们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Pada hari kenaikan Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita menjadi saksi bagi Dia. 主耶稣升天的时候，他吩咐我们要成为他的见证。 Tetapi bukan pada saat hari kenaikan itu. 可是不是在他升天的那一天， Tuhan Yesus katakan, tunggu sampai engkau menerima kuasa, yaitu Roh Kudus dicurahkan di atas kamu. 主耶稣说：“你要等待、等候，当你得着这个能力的时候。” Itu sebabnya para murid setiap hari berkumpul dan berdoa sehati menantikan turunnya Roh Kudus. 因此呢，那个门徒他们每天同心合一的积集在一处，他们的同心祷告。 Dan 10 hari setelah hari kenaikan Kristus, 主耶稣升天之后的10天， ketika mereka dalam perkumpulan mereka bersehati berdoa bersama-sama, 就是他们积集在一起同心祷告。 maka tiba-tiba dikatakan timbullah sebuah angin yang besar. 这里有说，忽然呢，就是天上就是起了一阵很大的风吹来， Dan dikatakan lidah-lidah api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. 那里说就是如舌头般的这个火焰，就是显出来，就是落在他们的身上， Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. 他们被圣灵充满。 Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 他们就是说出了别国的这个语言来， Dengan tujuan Injil diberitakan bagi bangsa-bangsa yang lain. 就是让这个福音能够传给其他的民族。 Setelah itu bangkitlah Petrus dan berkhotbah di hari Pentakosta. 之后我们看到这个彼得他复兴起来，就是在五旬节的时候他正道。 Petrus berkhotbah tentang Injil keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. 彼得传扬这个救恩只有在主耶稣基督里面。 Dan dikatakan pada hari itu kira-kira ada 3.000 orang bertobat menerima Tuhan. 圣经记载，当天有大约3000人悔改接受主耶稣。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan pemberitaan Injil. 圣灵的工作与这个传福音的工作是没办法分开的。 Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti hidupnya akan semakin giat untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk diperkenalkan kepada kasih Tuhan. 一个被圣灵所引导的人，他们会殷勤的传福音，就是把福音传给那些还没有相信主的人。 Gereja Metodis adalah gereja yang sangat mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. 我们知道卫理公会是依靠这个圣灵的引导、圣灵的这个能力的教会。 Pada hari Aldersgate itu tanggal 24 Mei,
在5月24日，就是亚德门这个复兴日的时候， ketika dalam kelesuan rohani John Wesley menghadiri sebuah persekutuan doa. 当这个约翰卫斯理他这个属灵非常的这个衰退衰弱的时候，他去参加一个聚会。 Ketika dia menghadiri di situ dan dia mendengarkan firman Tuhan dibacakan. 他那个时候听到有宣读神的话语的时候， Pada malam hari itu dia merasakan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati dia. 那天晚上他感受到圣灵在他里面动工， Menghangatkan hati dia, saudara. 温暖他的心， Membuat ada sukacita yang baru di dalam Tuhan. 让他在主里面有一个新的喜乐， Dan semangat yang baru untuk memberitakan Injil. 他有一个新的活力来传福音。 Nah, sejak saat itu 就是自从那个时候开始， gerakan metodis itu berdampak bagi seluruh Inggris, bahkan bagi seluruh dunia. 这个卫理公会的运动带给英国和全世界很大的影响。 Maka gereja metodis adalah gereja yang tidak bisa dilepaskan dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. 卫理公会是离不开这个圣灵的引导和圣灵的能力的教会。 Sehingga di dalam logo gereja metodis tidak cukup hanya ditampilkan salib Kristus di sana. 我们知道这个卫理公会的这个标志不是单单有十字架， Salib Kristus yang juga dibimbing oleh lidah api semangat pembaharuan dari Roh Kudus. 这个十字架呢有这个圣灵的这个引导。 Dan Roh Kudus sepanjang sejarah telah memimpin gerakan metodis untuk berdampak bagi dunia. 我们知道圣灵已经引导这个卫理公会，让这个卫理公会能够给全世界带出很好的影响。 Dan meninggalkan warisan iman yang sangat berharga. 我们知道所留下的是非常宝贵的这个信仰的这个传承。 Jadi saudara, hari ini kalau kita bertanya berapa jumlah orang metodis di seluruh dunia, 如果我们今天问到底这个全世界的卫理公会有多少的会友？ berdasarkan data yang saya dapat dari organisasi terbesar metodis yaitu World Methodist Council, 我是从这个世界的卫理公会的这个总部得到了一些的这个资讯。 data yang didapat tahun 2018 terakhir tercatat seluruh member atau anggota metodis di seluruh dunia. 在2018年的时候被记载，这个全世界的这个卫理公会的这个会友 Ada 80 juta jiwa. 有8000万人的这个信徒。 Melalui Charles Wesley, saudara, ribuan pujian lagu him diciptakan dan dipakai untuk beribadah memuji Tuhan oleh gereja-gereja, bukan hanya gereja metodis, tapi gereja-gereja di seluruh dunia. 透过这个查理卫斯理，我们知道有几千首的这个诗歌，在各教会，除了这个卫理公会之外的教会，都有来使用来歌颂赞美神的诗歌。 Gereja metodis gerakannya pernah berjuang untuk melawan praktek perbudakan di Inggris. 卫理公会曾经奋斗来反这个英国的这个奴隶制度。 Gerakan anti rasisme perbedaan kulit putih di Amerika Serikat. 也曾经就是反这个种族在美国的这个种族歧视制 Dan 度， gerakan anti apartheid 也是 di Afrika Selatan. 在这个反了这个在南非的这个种族隔离的制度。 Gerakan metodis pernah menggerakkan, memobilisasi orang sebanyak-banyaknya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. 卫理公会曾经推动许多的人把这个福音传遍全世界， Sehingga hampir di seluruh suku-suku bangsa ada pemberitaan Injil yang diberitakan. 所以呢，几乎在每一个民族、每一个种族当中，传扬了主基督的福音。 Termasuk salah satunya bagi orang-orang Tionghoa melalui James Hudson Taylor. 包括对这个华人的这个传福音，就是透过戴德生。 Saudara, gereja metodis pernah dipakai Tuhan secara luar biasa sepanjang sejarah. 弟兄姐妹，我们在历史的历代这个当中呢，这个卫理公会曾经就是做这个传福音的工作。
Tapi jangan biarkan api Roh Kudus itu hanya tinggal sejarah saja di dalam gereja Metodis. 我们不要让这个圣灵的火焰只是成为我们的历史。 Itu sebabnya biarlah hari ini, di pagi hari ini yang indah, saudara. 让今天美好的早晨， Kita mohon sekali lagi agar hidup kita kembali dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们求神再次的让我们的生命能够被圣灵所引导、所充满。 Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang meresponi pimpinan Roh Kudus dengan benar. 一个被圣灵所充满的人，他是会有以正确的来回应这个圣灵的带领的人。 Orang yang dipenuhi Roh Kudus di dalam hati dan di hidupnya, maka akan tercipta buah-buah roh. 被圣灵所充满的人，他会结出这个圣灵的果子来。 Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 就是仁爱、喜乐、和平，忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。 Saudara, pertanyaannya sekarang bagi kita hari ini. 弟兄姐妹，今天对我们每个人的问题是： Sejauh mana hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus? 我们的这个生命呢，是不是有圣灵的引导？ Apakah hidup kita sudah semakin lama semakin benar di hadapan Tuhan? 是不是我们在主的面前，我们的生命是越来被称义的？ Apakah hidup kita telah memuliakan nama Tuhan Yesus? 我们的生命是不是已经荣耀主耶稣的名？ Apakah hidup kita semakin kudus dan semakin suci? 我们的生命是不是越来越圣洁成圣？ Apakah kita semakin giat untuk berdoa? 我们是不是越来越殷勤的祷告？ Apakah kita semakin giat untuk bersaksi, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk percaya datang kepada Tuhan? 我们是越来越殷勤的这个传福音，就是带领还没有相信主的人来接受主。 Mari kita berdoa agar Roh Kudus membangkitkan kita sekali lagi, saudara. 我们祷告求圣灵再次的复兴我们， Agar hidup kita semakin terang. 让我们的生命是一个有光亮的生命， Di dalam dunia yang semakin gelap ini. 在这个黑暗的世界当中， Agar hidup kita semakin berkenan kepada Allah. 让我们的生命更合神的心意， Dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. 我们更成为众人的祝福。 Amin, kita berdoa. 阿门。我们祷告。 Ya Tuhan, kami mohon hidup yang kami jalani pada saat ini 主啊，我们祈求，让我们当下的生命 tidak menjadi hidup yang biasa-biasa saja, bahkan hidup di dalam kelesuan rohani. 我们不是活在一个属灵非常的衰退的一个情况当中， Tapi kami mohon ya Tuhan, Kau membangkitkan kami sekali lagi. 求神你再次的复兴我们， Agar hidup kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus dan kami dipimpin oleh Roh. 让我们的生命有圣灵的引导，有圣灵的充满， Agar kami dapat semakin bercahaya, 让我们越来越发光， kami semakin berdampak, 我们成为有影响力的人， semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. 我们的生命越蒙主你喜悦悦纳。 Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. 我们感谢神，今天早上我们聆听了神的话， Materaikanlah itu semua di dalam hati kami yang terdalam. 求主你把你的话语烙印在我们的心里深处， Dan Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk melaksanakan firman. 求圣灵帮助我们，让我们能够有能力来行道。 Oleh karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告、感恩，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神赐福我们每个人。